Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Sementara menunggu waktu isya, kita duduk dalam majlis ta'lim. Kita berbincang ikhwatul iman tentang konsekuensi kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi cinta kepada Nabi, itu tajuk buku kita. Konsekuensi ini kita boleh terjemahkan dengan bahasa ataupun dengan makna respon yang kita nak bagi balik, tindak balas, iaitu cinta pada Nabi. Satu orang dia kata dia cinta pada Nabi tapi dia tak ada konsekuensi. Ini bercanggah dengan bahasa. Bahasa Melayu kata cinta, bahasa Arab tak ada bahasa cinta, dia panggil hub. Kita tengoklah dalam mana-mana kamus Arab, hub dia akan terjemahkan dengan makna izhar al-mahabbata lahu, iaitu menunjukkan respon kecintaan, menunjukkan tanda-tanda membalas benda yang kita cinta. Satu orang dia cinta pada satu benda, dia kena ada izhar, menampakkan. Kalau kita mengaji tajwid pun ada hukum izhar antara ikhfa dan idgham. Izhar dia kena zahirkan. Bacaan izhar tak boleh dibaca dengan idgham. Bacaan izhar tak boleh dibaca dengan nada ikhfa, kerana ikhfa di antara sorok dan nyata. Tapi izhar bermakna zahirkan, mesti kita zahirkan. Pasal itu dia ada huruf-huruf izhar. Huruf izhar kena zahirkan, dia tak boleh dengan sembunyi-sembunyi. Satu orang dia cinta Nabi Muhammad, ada benda dia kena zahirkan. Pasal iman terdiri daripada 3 perkara di sisi Ahlus Sunnah: perkataan, perbuatan, i'tiqad, hati, perkataan dan perbuatan. Dia tanam cinta dalam hati, dia tanam cinta dalam hati pada Nabi. Kita tahu dalam hati dia ada cinta kerana perkataan dia dan perbuatan dia. Satu orang dalam hati dia tak ada cinta, dia tak akan melafazkan dan dia tak akan berbuat ke arah perkara yang dia cinta. Satu orang kata aku ni orang sembahyang juga, tapi kita tengok hingga Rembang dia tak pernah pun sembahyang. Tapi dia kata aku pun geng sembahyang juga, aku pun duk sembahyang juga. Antara hati dia kata dia sembahyang dengan perkataan dan perbuatan dia, yang dapat kita lihat perkataan dan perbuatan. Di sisi Ahlus Sunnah, iman itu terdiri daripada i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Apa yang dia buat, apa yang dia cakap, itulah hati dia. Kerana Ahlus Sunnah dia tak pakai kaedah-kaedah Mu'tazilah. Hati boleh berselisih dengan perkataan, hati boleh tak sama dengan perbuatan. Ahlus Sunnah tak pakai kaedah itu. Kaedah itu tidak sah di sisi Ahlus Sunnah. Jadi mestilah satu orang itu ikhwatul iman menunjukkan tanda dia mencintai Nabi. Kita dah bincang panjang ikhwatul iman. Di antara benda-benda yang kita nak bincang pada malam ni ialah sambungan daripada beberapa siri kuliah kita yang lepas. Tanda kata dia mengikut ajaran Nabi, yang pertamanya ialah dia mesti menjauhi perbuatan syirik. Dia mesti jauhi perbuatan syirik.
ima tangkai, ima aziman, ima susuk, ima pengadang, ima pelaris, dia mesti tinggalkan. Dia katalah macam mana pun, dia mesti tinggal. Dia katalah macam mana pun, yang ni usaha, yang ni khatiak, dia katalah macam mana pun, agama akan i'tiraf. Dia tidak menampakkan cinta pada Nabi. Menampakkan cinta pada Nabi ini daripada rukun iman. Daripada rukun iman. Di antara rukun imannya ialah beriman dengan para rasul yang Allah utuskan. Dan kita kata apa dia? Al-hub wal alamatuhu. Bila ada cinta, ada alamat dia. Mesti kita nampakkan izhar hub wa alamatuhu, menampakkan cinta dengan mempamerkan alamat-alamat dia. Nabi tak suka orang pakai tangkai. Mana mungkin orang kata dia sayang Nabi, tiba-tiba dia pakai tangkai. Buh kat anak, buh kat kereta. Apa sahaja yang ada simbol-simbol yang boleh kita terjemahkan dia meminta lain daripada Allah, dia mesti tinggalkan. Dia buat ataupun tawak ke, dia pergi basuh kereta baru ke, kereta baru keluar daripada kedai, mai kat masjid, ambil ayat qolah masjid, basuh. Kita kata awak rumah hang tak ada paik getah ayak ke? Dia kata saja ambil berkat. Dia kena tinggalkan benda ni. Hak tu bukan ambil berkat, hak tu dia percaya sia. Dia percaya sia. Tak boleh, kena tinggalkan. Tak ada apa. Dia kena percaya apa yang Nabi dia bawa dekat dia. Apa tuah, apa berkat yang Nabi dia sebut. Tak mana ada berkat, Nabi dia sebut dengan lidah. Nabi kata kepada Abi Zar dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata innaha mubarakatun. Ketika Abi Zar makan air Zam-Zam, Nabi kata ayaknya hang minum tu cukup berkat. Berkat. Maka kita buat minum, buat mandi, buat beruduk, buat basuh badan kita air Zam-Zam, berkat. Dia berkat. Nabi kata siapa minum susu, Nabi kata susu tu berkat. Kita minum susu. Susu kambing ke, ikutlah badan kita sesuai dengan susu apa. Janji susu, halib. Ini susu. Nabi kata siapa minum susu ni ada berkat. Quran sebut berkat itu ada pada madu. Kita minum madu. Jadi benda Nabi sebut berkat, kita kata berkat. Apa dia berkat? Nabi kata majlis ilmu macam kita buat ni. Nabi kata berkat, kita kata berkat. Adapun pi basuh kereta dengan ayat qolah masjid, campur pula 7 ayat qolah masjid lagi berkat. Kita kata tu ada pembohong orang lah. Siapa ada percaya lagu tu? Dia tak menunjukkan dia cinta Nabi dia. Dia telah tunjuk cinta dengan cara yang salah. Maka mesti jauhi azimat, apa-apa rajah. Orang pergi draw macam mana ke, pelekat. Ada sebahagian orang kita buka kedai, dia pergi pelekat. Di kedai dia muka bapa Tengku Abdul Rahman, Sultan Abdul Hamid. Muka bapa Tengku Abdul Rahman dia pelekat, dia perbesar, dia pelekat. Hanya Allah Maha mengetahui apa niat dia. Hanya Allah Maha mengetahui. Dia buh bismillah ke, depan kedai dia bubuh besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih sunnah Nabi. Orang masuk kedai dia, orang teringat nak kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih berkat. Dia bubuh doa makan besar. Tulis satu hadis, Nabi kata makan qul bismillah, makan sebut bismillah, besar. Kalau tak boleh pelekat tang kedai, pelekat tandai kawan yang masuk tu. Bismillah. Oh, keliling dia buh. Nabi bersabda makan dengan bismillah. Dia ni pun teringat kata bismillah. Dia pelekat lagi satu besar. Nabi kata makan dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Yang tu lebih berkat. Dia pergi ambil satu muka orang yang sebahagian orang Melayu percaya orang ni ada keramat hidup. Dia pergi pelekat di kedai dia. Orang Arab kata mushtarakah. Mushtarakah ni maksud dia apa? Kita nak menterjemahkan apa kita tengok tu, dia jadi double. Dia jadi double meaning. Kita kalau terjemah dengan jahat sangka, kita kata dia buat pelari. Tu jahat sangka.
Kalau kita terjemah dengan baik sangka, dia nak ambil berkat. Kita kata, bukan kata orang ni, kita nak ambil berkat dengan kubur Nabi pun tak boleh. Tambah kita pergi ambil berkat dengan gambar satu orang. Kita pergi pelekat satu gambar sebagai satu perhiasan. Nuh dalam riwayat Nabi kata apa? Malaikat tak masuk. Macam mana mungkin ada berkat, malaikat tak masuk? Jadi kerana itu, nak mencari berkat, cari macam Nabi. Itu tanda kawan tu sayang Nabi. Itu tanda kawan tu ikut cara Nabi. Itu tanda dia. Maka dia kena jauhi benda-benda syirik. Dia nak beli apa cincin, nak bubuh di tangan dia, pakai cara Nabi pakai. Nabi pakai cincin. Kadang dia pakai tangan kanan, kadang dia pakai tangan kiri. Biasa jari Nabi suka pakai anak jari. Anak jari Nabi suka pakai belah kiri. Jari maneh Nabi suka pakai. Kalau Nabi bubuh belah kanan, Nabi tak bubuh belah kiri. Nabi bubuh belah kiri, Nabi tak bubuh belah kanan. Ni mai ni, dia bubuh 10-10. Apa dia ni? Dia kata memang sunnah tu sahabat. Memang sunnah. Tapi jangan buat macam tu. Sampai jari hantu. Jari hantu ni jari yang Nabi larang kita pakai cincin. Nanti Imam Ghazali sebut dalam Ihya, Imam Baihaqi tulis adab pakai cincin dalam kitab dia. Jari hantu ni siapa pakai cincin alamat sombong dia kata. Hindarkan pakai cincin jari hantu. Pakai jari maneh anak jari. Imam belah kanan, imam belah kiri. Dua-dua ni kita boleh pakai, pilih. Tapi Nabi dia akan pilih cincin yang dia pakai, boleh pusing, boleh tarik keluar. Pasal dia akan tukar. Ni sampai pi pancung pun tak buka cincin, makan pun tak buka cincin. Sampai cincin tu mati. Itu bukan cara orang yang sayang Nabi dia. Ini orang turut. Orang Arab kata iradatun nafsi. Dia turut diri dia. Dia nak beragama, tapi dia nak pakai passion dia. Aku agama punya orang, tapi aku nak pakai macam ni. Hang nak kata apa kat aku? Aku nak pelekat dalam rumah aku gambar tok-tok alim, tok-tok wali yang aku rasa mereka ni keramat hidup. Hang nak kata apa? Hang nak cerita malaikat tak masuk rumah. Aku nak beritahu rumah orang lain malaikat tak masuk, rumah aku dia masuk. Ada orang beragama dengan cara sendiri. Ini salah ikhwatul iman. Ini tidak menunjukkan hub. Ini menunjukkan dia itu menjadi ittiba, menjadi penurut kepada hawa nafsu dia, dan ini salah. Dalam surah Al-Jathiyah apa Allah kata? Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa absarihi ghishawa. Kalau macam ni cara beragama, dia dah turut hawa nafsu dia. Allah akan bagi dia sesat walaupun dia ni satu orang yang ada ilmu. Allah akan pekakkan telinga dia, Allah akan butakan mata dia daripada melihat benda sebenar. Benda sebenar ni apa dia ikhwan? Benda Nabi bawa lah, benda sebenar. Siapa berani kata lebih daripada tu? Benda Nabi bawa lah, benda sebenar. Kita nak tahu sebenar tak sebenar? Cuba kita pergi atas kubur, kita baca talqin, belain sikit daripada kita selalu dengar orang baca. Berani tak berani kita baca? Kita pergi atas kubur, kita kata wahai saudara. Kita wahai saudara, set lagi datang dua malaikat. Kalau dia tanya Tuhan hang siapa, hang beritahu Allah. Dia tanya agama hang apa, hang abang Islam. Dia tanya Nabi hang siapa, hang abang bapa hang nama sekian-sekian. Dia ulang tanya Nabi hang siapa, hang tanya balik kat dia, Nabi aku tak kenal tapi pak aku kenal. Berani tak kita baca talqin macam tu? Siapa berani buat? Cuba ubah. Tak berani ikhwan. Sebab beberapa ungkapan dalam talqin tu, itulah akidah manusia. Manusia dia duduk macam mana pun atas dunia, dia ikut siapa pun atas dunia, dia kena sedar satu benda. Bila orang balut badannya dengan kapan, orang pergi simpan dalam liang lahat yang kecil, dia mesti jawab bahawa hidup yang paling sempurna adalah kenal Nabi Muhammad. Itu satu pelajaran yang cukup besar, cukup besar. Lebih-lebih lagi antum tengok setengah-setengah tok-tok guru bila depa sembahyang mayat, depa akan baca satu doa yang sangat dahsyat. Dia akan kata Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad
alla tu'adzib hadzal mait. Oh, dahsyat doa tu. Dia kata, Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammad, dengan kebenaran Muhammad, wa ali Muhammad, dengan kebenaran Muhammad mendidik keluarga Muhammad, alla tu'azib hadzal mait, janganlah hang azab mayat ni dengan kebenaran Muhammad. Apa dia tu? Apa dia tu dia kata tu? Awak dia tak pergi kata, ya Allah dengan kebenaran hidup si fulan ni, dengan cara hidup dia, tak tahulah dia ikut siapa. Awak tak kata macam tu. Dia kata, Allahumma bihaqqi Muhammad, ya Allah dengan kebenaran Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, dan dengan apa yang Muhammad ajak pada keluarga Muhammad, alla tu'azib hadzal mait, yang mana mayat ni buat sama dengan cara Muhammad, yang mana Muhammad ni buat sama dengan cara Muhammad didik keluarga Muhammad, yang tu hang jangan azab. Kalau hang nak azab, hang azab yang tak sama saja. Apa makna doa ni? Wih, besar ikhwan. Bagi orang yang pergi talqin hati kubur, pi tu pasal saja nak pergi sakokok, nak pergi jumpa kawan, nak sembang, dia tak boleh belajar apa-apa. Tapi bagi satu kawan dia usul mayat, dia ingat 7 benda Nabi suruh dia buat. Sebagai Muslim ada 7 benda Nabi suruh dia buat. Ziarah orang sakit, di antaranya iring jenazah. Siapa Nabi suruh? Rupanya di atas tanah kubur tu Nabi cerita kebenaran dia sebagai Rasul. Antum tengok bila satu mayat tu masuk dalam kubur, apa kita kata? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Antum tengok, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan dengan agama Rasulullah simpan mayat tu. Bukan dengan cara hidup si A, bukan dengan cara ikut si B, bukan dengan cara kenal orang tu, dah bismillah dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, di atas agama Rasulullah, simpan mayat tu menghadap kiblat. Siapa yang suruh adab mayat ke kiblat? Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi kata Kaabah kiblat kamu masa hidup dan mati. Kaabah tu Nabi kata kiblat kamu hidup dan mati. Bismillah, dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, di atas agama Rasulullah kita simpan mayat ni. Apa dia semua ni ikhwan? Satu pelajaran besar kepada kita ikhwan, bahawa kita bila tahu benda ni semua ikhwan, dia buat jiwa kita ni tak terlihat nak ikut lain daripada Nabi Muhammad. Tak terlihat, tak ada selera. Kita bukan hina orang, demi Allah kita tak hina, tapi kemuncak hidup kita tu hanya perjalanan Nabi Muhammad saja boleh selamatkan kita. Kita tak kata orang salah, tapi kita cuba nak jadi manusia yang faham dua benda tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis, tak tu kita nak faham. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu hadis Bukhari. Dalam hadis An-Nasa'i, dia kata laqinu mautakum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis Bukhari takat la ilaha illallah. Tapi hadis lain kata Muhammadur Rasulullah pun kita boleh talqin pada orang mati. Apa maksud dia? Manusia kena mati dengan dua hal. Satu, dia tak boleh syirik kepada Allah. Yang kedua, dia tidak boleh ikut lain daripada Nabi Muhammad. Besar benda tu ikhwan. Pengaruh benda tu besar. Cukup besar. Cukup besar. Ini tajuk kita baca ni. Zahirkan kita punya tanda cenderung inabah. Orang kata inabah, cenderung hati kita pada Nabi dengan kita tak buat benda syirik. Kita jauhi benda syirik. Satu. Yang kedua, kita jauhkan diri kita daripada amal-amal bid'ah. Apa dia amal-amal bid'ah? Yang Nabi tak buat, kita tak usah buat. Bid'ah bahasa Arab daripada kalimah bada'a, maksud dia apa? Reka. Benda yang Nabi dalam ibadat, macam mana nak semayang, macam mana nak puasa, macam mana nak haji, Nabi wafat dalam keadaan Allah kata dalam ayat dia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah kata pada hari haji akbar, sesungguhnya agama yang diturunkan kepada Muhammad ini sempurna. Cukup dah nikmat lengkap dan Allah redha cara Muhammad. Cukup. Ini dalil yang paling besar kita pegang. Lepas tu pula ayat 21 daripada surah Al-Ahzab kata, laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ada contoh yang paling terbaik. Paling terbaik. Orang putih dia kata supreme. Kita panggil Supreme Court. Maksud dia mahkamah tinggi. Atas daripada Supreme Court dah tak ada mahkamah. Dia semua mahkamah bawah. Mahkamah seksyen, mahkamah negeri. Supreme Court ni mahkamah agung. Mahkamah kalau kes bawa pergi ke Supreme Court, maknanya kes tu kes besar. Bukan kes curi motor ni. Ni bukan kes tukar kasut main masjid. Pergi buat laporan polis, kawan tu pakai kasut dia pasal sembahyang Jumaat. Polis tak akan ambil kes tu pergi Supreme Court. Ni semua kes mahkamah seksyen lah. Silap-silap selesai luar balai. Bila pergi Supreme Court, satu kes yang cukup besar. Supreme Court bermakna mahkamah agung. Atas dia dah tak ada dah mahkamah. Nabi Muhammad, Allah guna perkataan uswatun hasanah, supreme. Orang yang paling agung, orang yang paling baik. Atas dia dah tak ada dah siapa baik. Kalau dia semayang, semayang dia paling baik. Kalau dia puasa paling baik. Kalau dia haji, haji dia paling baik. Kalau dia perang, perang dia paling baik. Dia adalah supreme. Orang Arab bila dengar kalimah, Quran datang dengan taukid. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suatu penegasan ayat. Mengkomplitkan, mencantikkan bahasa dia tu. Lain daripada Muhammad, dah tak ada contoh yang baik. Oh betul ikhwan. Quran cerita apa? Yahudi kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi kata kami kenal Muhammad macam kami kenal anak-anak kami. Dia memang orang baik. Quraisy pula kata apa dah? Muhammadanil amin. Muhammad ini seorang yang amin. Terkejut orang Arab bila turun ayat ni. Oh dahsyat ikhwatul iman. Habis kita nak ikut siapa? Kita nak buat macam siapa? Satu orang macam cerita dia ni Tok Wali hebat. Tok Wali hebat macam mana pun tak boleh duduk atas Nabi. Dia tetap di bawah. Canggah dengan Tok Wali tak apa. Tak sama dengan ustaz tak apa. Tapi kalau hang tak sama dengan Nabi, hang ada masalah. Sebab ayat Quran datang bagi tahu uswatun hasanah cuma Rasulullah. Hadis pendek, hadis riwayat Bukhari. Cukup pendek hadis tu. Cukup pendek. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat. Nabi tengok sahabat punya kelaku-kelakar ni semua. Nabi dengar soalan-soalan macam-macam daripada sahabat. Nabi ada pengalaman tarbiyah sahabat di peringkat Mekah, di peringkat Madinah. Satu hari sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana sifat ahli-ahli syurga? Sifat ahli syurga ni macam mana? Bila sahabat tanya pasal syurga, Nabi cerita pasal syurga. Bila sahabat tanya macam mana nak masuk syurga dan apa yang menghalang manusia daripada masuk syurga dan apa punca nombor satu manusia masuk neraka. Nabi jawab dalam satu hadis yang cukup senang faham. Nabi kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Oh dahsyat. Dahsyat ikhwan. Bahasa Nabi pakai ni bahasa yang tak payah satu orang tu nak pening kepala, tak payah. Ima baris, ima nahu dia, ima perkataan dia senang faham. Nabi kata semua daripada umat aku masuk syurga. Daripada umat Nabi Muhammad yang mengucap dua kalimah syahadah, yang tahu makna la ilaha illallah, yang tahu makna Muhammadur Rasulullah, yang tak bagi rosak dua kalimah syahadah dia, Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah. Siapa-siapa daripada umat Nabi mengucap dua kalimah syahadah, tak rosak, berjalan hidup macam mana dua kalimah syahadah, dia masuk syurga. Tiba-tiba Nabi kata illa man aba, kecuali yang tak mau masuk. Aba ni bahasa Arab. Terjemah bahasa Melayu kita kata ketegak, keras kepala, rebui tak empuk, bakar tak kentung. Dia tak mau masuk, dia tak boleh masuk. Dah sampai dah depan pintu syurga, dia tak mau masuk. Kalau kita pergi heret pun, kita pergi heret dia stand kaki dia dekat tanah tu, dia tak mau masuk. Ini nama dia aba, tak mau masuk. Sahabat terkejut. Sahabat kata,
Ya Rasulullah, Rasulullah kata semua umat boleh masuk syurga. Tiba-tiba Rasulullah kata ada yang ketegang tak mau masuk. Sahabat kata, man ya'ba? Siapa dia yang ketegang tu? Bukan kata sahabat, ya ikhwan, kita pun nak tahu siapa dia ketegang tu. Kita pergi Mekah, kita pergi umrah, kita buat haji, kita semayang, kita sedekah, kita khatan anak kita umur 7-8 tahun, kita buat kenduri kekah. Bila mak ayah kita mati, kita buat haji pula dekat mak ayah kita mati. Semua tu kita buat dengan harapan boleh masuk syurga. Imam kita, imam mak ayah kita dah mati, boleh masuk syurga. Tiba-tiba Nabi kata ada orang tak mau masuk syurga. Sahabat kata, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa dia mereka ni? Mudah jawapan dia. Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa ikut aku, dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa derhaka pada aku, dialah orang yang enggan masuk syurga. Mudah faham, ikhwan. Siapa yang ikut Nabi? Ikut Nabi. Nabi suruh buat, Nabi tunjuk buat macam tu, dia percaya dekat Nabi, dia letak keyakinan dia 100% kepada Nabi, tak ada ragu, tak ada nak sya'wah sangka, tak ada nak fikir buruk sangka dekat Nabi. Dia tahu Nabi ni orang yang paling sayang dengan umat, Nabi ni orang yang paling sayang pada diri dia. Dia tahu, dia bagi 100% percaya dekat Nabi. Nabi kata, siapa yang ikut cara aku, dia masuk syurga. Siapa tak ikut cara aku, dia akan ditanya oleh Tuhan besok dengan tanya yang panjang. Pasal apa hang sembahyang macam ni? Ya Allah, saya sembahyang lagu ni pasal dalam hadis kata Nabi hang sembahyang lagu tu. Lepas. Pasal apa hang tak buat benda ni? Ya Allah, saya tak buat lagu tu sebab saya baca-baca dalam riwayat Nabi hang tak buat. Lepas. Lepas. Dia bukan susah. Kita kenal satu orang tanya kita, pasal apa mai? Kita kata mai dengan ustaz. Selamat lah. Selamat lah. Kita pun tak kenal orang tu pun tak kenal kita. Dia kata, hamai buat apa? Kita nak jawab apa? Kata buat rumah terbuka. Memang rumah terbuka kat setengah orang, tertutup kat setengah orang. Yang hamai buat apa? Mana kad jemputan? Pasal apa hang buat? Pasal apa hang tak buat? Saya buat pasal Nabi buat. Pasal apa saya tak buat? Pasal Nabi tak buat. Habis, selamat. Kita semayang macam Nabi, kita taat dia, kita puasa macam dia, kita taat dia, kita sedekah macam dia, kita taat dia, kita haji macam dia, kita taat dia, kita umrah macam dia, kita taat dia, kita susun keluarga kita macam dia susun. Dia kata dekat Fatimah, hai Fatimah, hampa semua dengar elok-elok. Nabi kata, hampa semua dengar elok-elok. Aku nak kata, kalau sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Aku potong tangan dia, Nabi kata. Antum tengok macam mana dia didik anak dia. Dia Nabi. Dia Nabi. Patut dia ambil keistimewaan dia. Aku Nabi. Keluarga aku hampa jangan usik. Aku Nabi. Tak, dia kata. Aku didik keluarga aku dengan agama yang mana tak boleh pada hampa, tak boleh pada aku, tak boleh pada anak-anak aku. Kalau anak-anak aku buat salah, aku hukum dia dengan apa yang aku hukum hampa. Fair and square. Fair and square. Tu ayat yang kita bubuh tu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang tu telah difardukan kepada orang beriman alal mu'minina kitaban mawquta. Apa makna kitaban mawquta? Allah dah tentu dah waktu dia, masa dia, keadaan dia. Imam kita sembahyang, imam bini kita sembahyang, imam anak kita sembahyang, imam siapa saja duduk dalam rumah kita sembahyang, dia kena taat pada ayat tu. Tak ada seorang daripada keluarga kita boleh sembahyang zuhur pukul 4 suku. Siapa pun tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Dia buat, dia cabar kita. Dia cabar, kita sayang dia lebih ke? Kita sayang agama ni lebih ke? Kita akan marah dan kita akan punish dia. Kita akan denda dia. Pasal apa? Nabi didik macam tu keluarga dia. Bila Nabi balik sembahyang subuh, Nabi tengok ada anak dia pernah Fatimah tidur lewat, bangkit subuh lambat. Nabi kaih Fatimah dengan kaki. Hai, Nabi kata bangkit. Nabi didik keluarga dia macam tu. Turun ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jaga diri hang, keluarga hang daripada terjun masuk dalam neraka. Jaga.
Jadi kita macam tu ya kawan. Kita macam tu. Satu sudut Nabi sayang dengan cucu dia, Nabi sayang dengan anak-anak dia. Fatimah masuk, Nabi peluk, Nabi cium, Nabi letak Fatimah satu tempat. Nabi kata siapa yang tak sayang anak-anak dia, nanti bila anak dia besar, anak-anak dia pun tak erti sayang dia. Aqra bin Habis, dia mai tengok Nabi, Nabi pegang Hasan, Nabi pegang Husain cucu, Nabi peluk, Nabi angkat, Nabi cium. Aqra bin Habis kata, "Indi asyaratan." Ya Rasulullah, "Indi asyaratan." Li, bagi aku ni ya Rasulullah, aku ada 10 anak, seorang pun aku tak pernah cium. Hang ada 2 cucu, hang pergi cium. Apa cerita hang ni ya Rasulullah? Nabi kata, siapa yang tak erti sayang dengan budak-budak, nanti bila budak-budak tu besar, budak-budak tu tak akan sayang dengan dia. Aqra bin Habis terdidik dengan cara Nabi. Kita macam tu lah ya kawan. Nabi kata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Maka Nabi kata, orang yang paling baik dengan keluarga adalah aku. Semua ni kita tengok ya kawan. Yang tak ada kena mengena dengan Nabi. Imam semayang, imam puasa, imam haji, tak ada kena mengena dengan Nabi. Dia juga tak ada kena mengena dengan kita. Itu kita jaga. Itu benda yang kedua. Malam ni ikhwan, kita tengok yang ketiga. Apa dia? Berlebihan dalam memuji Nabi. Ini kita kena jaga. Jangan berlebihan dalam memuji Nabi. Pujilah Nabi seperti mana dia suruh kita puji dia. Dia Rasulullah, dia hamba Allah, kita puji dia macam tu. Kita puji dia macam mana Allah suruh kita puji dia. Kita nak baca selawat ke, kita nak apa sekalipun, pastikan benda tu dalam bentuk yang diperintahkan. Dalam surah Al-Ahzab Allah kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hampa pun selawat dekat dia. Allah suruh kita buat apa? Kita selawat. Apa makna selawat? Kita doa kepada Allah supaya Allah bagi baik kat Nabi Muhammad. Apa makna selawat? Salawat dalam bahasa Arab bermakna kebaikan. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, hang bagilah kebaikan yang melimpah ruah, melimpah curah kepada Nabi Muhammad. Di antara makam yang paling tinggi adalah makam Nabi Muhammad. Nama dia makam Mahmud. Yang kita baca dalam doa lepas azan tu. Wa ba'athu fil maqamil mahmud alladhi wa'adtah. Ya Allah, hang bangkitkanlah Nabi Muhammad pada makam Mahmud yang telah hang janjikan. Makam Mahmud ini ikhwan, makam yang paling tinggi. Makam apa? Besok semua manusia tak boleh bercakap di hari akhirat, dia seorang boleh bercakap. Semua manusia takut, dia seorang diberi oleh Allah Ta'ala, kita kata apa? Diberi oleh Allah Ta'ala keizinan untuk sujud di bawah arash dan berdoa, dan Allah akan tanya dia, hang mau apa? Pada hari kiamat keadaan dah jadi huru hara. Nabi Adam pun takut, Nabi Nuh takut, Nabi Ibrahim takut, Nabi Musa takut, Nabi Isa takut. Semua Nabi tak berani bercakap. Dia akan bercakap dengan Tuhan. Orang yang boleh bercakap dengan Tuhan pada hari itu adalah orang yang terpuji. Maka makam Mahmud Nabi akan dapat. Maka kita kata, ya Allah, berilah selawat, berilah kebaikan yang melimpah ruah kepada Nabi Muhammad. Berilah kebaikan yang banyak kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad, dan kepada orang-orang yang menegakkan agama Muhammad sampai hari kiamat. Itu maksud dia selawat. Selawat maksud dia kita minta pada Allah beri sesuatu pada Nabi. Itu nama dia selawat. Kalau kita duk bercakap lebih, keluar daripada selawat. Selawat maksud dia berdoa. Allah dan para malaikat berselawat. Allah memberi kebaikan pada Nabi, malaikat berdoa kepada Allah supaya Nabi dapat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, hampa pun tiru cara malaikat, berdoalah kepada Allah supaya Nabi dapat kebaikan yang banyak di hari akhirat. Pasal apa? Dia dah tolong hampa ni cukup banyak. Nabi dah tolong kita ni cukup banyak.
Nabi kalau nak cari kekayaan, dia nak cari senang, dia tak payah susah macam dia hari tu. Dia tak payah susah. Dia boleh makan tidur, harta mai melimpah ruah kat dia. Dia ada magic, dia ada mukjizat. Dia boleh guna benda tu tarik, dia boleh ada bank sendiri. Ni hak bomo-bomo haprak ni semua pun kaya bukan main. Sekali kita pergi berubat RM10. Sekali kaya bomo. Rumah duk buruk lagu tu lah. Tiap-tiap tahun bank duk hantar mai. Bomo kata pergi haji lepas tu ni. Kalau Nabi Muhammad dia nak kaya, dia nak fikir self interest dia, diri dia, dia kaya, dia ada mukjizat. Dia belah. Dia boleh tanya, hampa nak aku buat apa? Okey? Hampa sebut aja. Dia ada mukjizat. Tangan dia boleh keluar air kau celah-celah jari. Bulan terbelah dua. Jangan main. Dia boleh bagi tahu tiang Masjid Al-Aqsa ada berapa. Dahsyat dia kawan. Kalau nak kaya lah. Kalau dia nak pergi buat ceramah di Syria ke, dia nak pergi Mesir buat ceramah time tu, tapi awak dia susah payah ni. Dia tak guna dia punya mukjizat untuk kepentingan diri. Orang datang nak tawar kepada dia perempuan yang segak-segak, nak bagi jawatan besar, nak bagi kekayaan pada dia, semua tu dia tolak. Apa pasal? Apa pasal? Yang kita duk dengar selalu cerita yang dah masin dah di lidah kita ni, kan? Walaupun riwayat itu tak berapa kuat, tapi dah masin dah di lidah kita. Nabi kata kalau hang letak matahari di tangan kanan, hang letak bulan di tangan kiri, aku tetap memilih agama ni. Benda tu dah biasa dah kita dengar, walaupun riwayat dia tak kuat, tapi dah biasa kita dengar. Untuk apa? Untuk agama ni. Untuk agama ni. Kalau nak kira selesa, nak kira ada rumah, ada tanah, ada pendapatan, keluarga, anak cucu dia senang lenang. Senang lenang dah lama dah. Lama dah. Tapi dia lagu dia. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah hang dulu anak yatim Muhammad, lalu aku belah hang? Bukankah hang dulu ni miskin Muhammad, fa'aghna, aku kayakan hang? Bukankah hang dulu ni sesat Muhammad, fahada, aku bagi petunjuk kepada hang? Apa lagi amal? Aku bagi satu agama yang menyelamatkan umat hang. Walaupun umat hang tak tengok hang, depa berjalan di atas cara hang, depa selamat di hari akhirat. Sampai Nabi kata, aku teringin nak jumpa saudara-saudara aku. Sahabat kata, kami bukan saudara hang ya Rasulullah. Nabi kata, tak, antum ashabi, hampa ni semua sahabat aku. Habis apa saudara hang? Nabi kata, orang yang nanti datang kemudian. Depa tak tengok aku. Sahabat kata, macam mana hang nak kenal depa? Depa tak tengok hang. Nabi kata, aku akan kenal depa dengan kesan ayat sembahyang yang depa ambil cara aku. Kesan ayat sembahyang yang kita ambil cara Nabi. Nabi kenal kita. Nabi tak pernah main ni tebuk Haji Musa ni titi serong. Nabi tak pernah main. Tak ada dalam peta hari tu ni satu nama tebuk Haji Musa titi serong. Tak ada. Tapi Nabi kenal orang titi serong. Kesan uduk cara Nabi. Nabi boleh buat tak tahu. Apa dia pun nak ambil uduk cara apa? Lantak dia apa? Dia punya pasal. Hang jawablah dengan Tuhan sendiri. Kerja aku takat ni lah. Ada aku sampai Mekah nak fikir orang Malaysia dapat petunjuk bukan kerja aku. Tak, Quran kata, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Perangai dia tu, jiwa dia tu, budi bicara dia tu, rahmat bagi sekalian alam. Dia tak reti nak makan seorang, dia tak reti nak pulun seorang. Dia kalau dapat apa pun, rahmatan lil alamin, dia edar satu alam. Maka patutlah kita selawat pada dia. Pasal itu, man salla alayya salatan wahidah. Siapa yang tahu benda tu, sekali je dia selawat kepada Nabi, Allah akan selawat pada orang yang selawat pada Nabi sekali 10 kali. Kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, bagilah kebaikan yang banyak pada Nabi Muhammad di hari akhirat, malaikat akan baca selawat kat kita 10 kali supaya kita juga selamat. Jadi kita disuruh selawat dan jangan berlebih-lebihan. Jangan selawat tak tentu hala. Selawat ikut apa maksud dia. Baik, dia kata berlebihan dalam memuji Nabi, ghulu nama dia. Artinya melampaui batas. Dikatakan ghala yaghlu ghuluan jika dia melampau batas dalam ukuran.
Apa sahaja ikhwan, semayang ke, apa sahaja, dia kena duduk pada dia punya acuan. Apa acuan kita? Nabi Muhammad acuan kita. Jangan lebih, jangan kurang. Buat cara Nabi. Jangan lebih, jangan kurang. Lepas semayang, Nabi zikir, kita zikir ikhwan. Lebih jangan, kurang jangan. Lepas maghrib, lepas subuh, zikir Nabi lain. Lepas zuhur, lepas asar, lepas isya, zikir dia macam lain. Lepas subuh, lepas maghrib, dia akan tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan dia akan tambah dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Untuk subuh, untuk maghrib. Kita buat lagu tu. Kita bagi salam belah kanan, kita bagi salam belah kiri, kita kata istighfar 3 kali. Lepas tu pilihan atas kita. Kita nak bangkit sembahyang 2 rakaat dulu kah, baru kita nak wirid, ataupun kita terus nak wirid atas kita. Agama bagi open check. Kita buat keputusan sendiri. Siapa tak boleh kata apa. Kita pilih, lepas bagi salam belah kanan, lepas bagi salam belah kiri, kita terus nak wirid. Tak salah. Boleh. Tapi macam Nabi buat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sembahyang maghrib dengan subuh. Zuhur, asar, isyak, Nabi tak baca yang ni. Nabi baca untuk maghrib dengan subuh saja. Kita buat. Kita buat. Kita duduk, kita ambil masa, kita buat. Kita bagi salam belah kanan, kita bagi salam belah kiri, kita istighfar 3 kali, curah kita balik. Apa pun kita tak baca, kita balik rumah. Kita tak ikut cara Nabi. Kalau kita nak baca atas motor, kita boleh baca atas motor. Tapi soalan dia, baca ke? Dengan kapit rokok tak lepas satu, nak pulih motor satu. Tak usah buat gambar Hindu lah. Baca, tak ada salah apa. Ikut cara Nabi, baca. Subhanallah, subhanallah. Nabi pernah baca 33, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah 33. Nabi pernah baca 25, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25. Nabi pernah baca 10, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Dan Nabi pernah baca 11, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Kita boleh pilih. Ikut sibuk kita. Orang kerja nak pergi menega, dia nak tunggu sampai 35, dia rasa panjang. Ambil 11, ambil 10. Senang aja. Subhanallah, subhanallah. Nabi baca. Nabi baca Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Lepas sembahyang untuk 5 waktu. Nabi baca Ayatul Kursi untuk 5 waktu. Dan Nabi kata sepatah, Man qara'a Ayatul Kursi fi kulli duburi salah. Siapa baca Ayatul Kursi selepas tiap-tiap kali sembahyang, tak ada benda boleh halang dia masuk syurga, kecuali satu aja, hidup dia itulah menyebabkan dia tak boleh masuk syurga. Apa maksud dia, ikhwan? Kita baca Ayatul Kursi tiap-tiap kali lepas sembahyang, ada satu benda aja menghalang kita masuk syurga, duk hidup ni. Bila kita baca Ayatul Kursi lepas sembahyang 5 waktu, syurga duk kata mai. Tapi pasal apa kita tak boleh masuk syurga? Pasal kita duk hidup. Kalau lepas-lepas kita baca, kita mati terus masuk syurga. Besarnya Ayatul Kursi lepas sembahyang. Nabi suruh baca, kita baca, ikhwan. Assalamualaikum belah kanan, Assalamualaikum belah kiri. Kalau rasa nak bangkit sembahyang 2 rakaat, lepas tu duduk baca. Jangan pasal kuliah maghrib punya, pasal kita pergi potong benda ni semua. Tak boleh. Ada satu tempat, tengah tempat, dia kata, Ustaz dah mai, potong. Jangan duk baca. Dia marah kata imam. Dia kata, Tok Imam, jadi imam pendek-pendek sudah. Tak boleh. Wirid ni Nabi suruh buat. Kuliah lepas Isya pun boleh buat. Wirid ni penting. Individu punya amalan. Tak boleh potong. Tak boleh potong. Bagi salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu. Ustaz tunggu lah. Kalau ustaz tu dia marah pula, dah tahu saya nak buat kuliah baca panjang-panjang buat apa, maknanya ustaz tu tak tahu agama. Ustaz tu tak tahu sunnah Nabi.
Tak payah mengajilah. Kalau dia tak tahu sunnah Nabi, dia marah orang buat wirid Nabi, tak payah mengajilah dengan dia. Kita mengaji dengan dia pasal kita nak tahu agama, kita nak tahu sunnah Nabi. Kita kena buat benda ni semua, ikhwan. Kita kena buat. Nabi suka baca apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis daripada Muaz bin Jabal. Sembahyang Nabi baca. Nabi kata Allahumma, Nabi sebut dalam doa dia, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi baca. Jadikan wirid tiap-tiap kali sembahyang. Ya Allah, aku minta kepada Hang, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma, ya Allah, a'inni, Hang tolong aku, ya Allah, ala zikrika, supaya aku kuat nak ingat Hang, ya Allah, wa syukrika, aku kuat nak syukur kepada Hang, ya Allah, wa husni ibadatik, aku kuat nak buat ibadat yang baik bagi Hang, ikut cara Nabi Hang, ya Allah. Nabi baca. Jangan tinggal, ya kawan, jangan tinggal. Sibuk baca cara sibuk. Kita tempat kerja, cara tempat kerja. Masa kita sangat limited, time kita tu limited, baca juga, ikhwan. Duduk naik lift, kita baca. Duduk atas kursi pejabat kita, kita baca. Wirid ni jangan tinggal. Pasal apa? Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu esok kita bangkit di pada mahsyar yang kata Al-Mizan tu besar mana? Al-Mizan lebih besar daripada langit dan bumi. Kita nak pergi letak apa atas tu supaya timbangan kita berat? Nak pergi letak rokok 20 batang. Yang duk isap rokok sangat ni marah kat ustaz. Kalau ustaz sentuh bak rokok ni marah. Aku cukup geram lah, dia ni dajjal. Dia panggil ustaz dajjal terus, tanda kiamat. Dia tak panggil Al-Fadhil dah, dia panggil dajjal. Dajjal ni kalau umai tak kata aku geram tu ya. Tu atas penimbang sebesar langit dan bumi tu duk ada dua neraca macam tu, satu-satu dia sebesar langit dan bumi, nak pergi letak apa? Atas tu nak pergi letak apa? Supaya dia berat. Quran kata dekat kita apa dia? Quran kata tentang fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa berat penimbang tu, dia punya kehidupan selepas itu radiyah. Ma'isyah radiyah. Ma'isyah, kehidupan setelah ditimbang radiyah, sangat suka dan menyukakan. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang khaffat, ringan. Pasal apa jadi ringan, dia kawan? Pasal tak ada satu amalan dia buat ikut Nabi dia. Tak ada. Semua ikut orang. Dia gaya nak ikut Nabi dia, orang kata, orang sound sikit dekat dia, dia ubah. Dia kata, macam mana aku nak buat ni? Dia pun duk kata macam-macam kat aku. Kerana takut orang kata, tak tahan orang kata, menanah telinga orang kata. Dia sanggup ikut orang tinggal Nabi dia. Dia bangkit telanjang bulat, tengok Al-Mizan tu, tak ada satu benda dia boleh bubuh atas tu. Surah Abasa yang kita duk baca tu, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma tu, ada ayat di ujung dia tentang yauma yafirul mar'u min akhi. Orang hak duk kata dekat kita ni nak lari tinggal kita. Mak kita, isteri, suami, anak, pinak, kenalan-kenalan, taulan, semua yang duk kata kat kita ni nak tinggal kita. Tapi pelik kita ni, akhirat depa nak tinggal kita, dunia kita layan cakap depa. Itu pelik. Itu pelik. Macam pelik manusia ni kan. Dia mai kuliah, dia dengar kuliah ustaz duk kata apa dia? Ustaz duk kata kita kena ikut Nabi, kita kena bagi sama amalan kita dengan amalan Nabi. Pelik atas mana? Dia dengar kalimah tu, dia dengar skrip tu, dia dengar slogan tu, dia marah. Kalau ustaz tu kata kita kena buat amalan, tuan-tuan kena buat amalan bagi sama dengan bapak saya. Kalau orang marah, betul bapak hang siapa? Betul bapak hang saya, bapak aku, pak mentua aku. Tapi dia marah. Dia mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ucap kalimah tu, tapi dia rasa tak selesa bila dia dengar
perkataan, marilah kita bagi sama amalan kita dengan Nabi. Sebab tak ada orang boleh bagi syafaat dekat kita kecuali Nabi. Mari kita repair sembahyang kita, puasa kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bagi sama dengan Nabi. Kita kata sama dengan Nabi supaya sama dengan makna kita hidup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia dengar ayat tu, dia jadi macam gunung berapi duk meletup. Berdebum. Habis dia kata kalau semua sama dengan Nabi, habis ustaz aku nak buat mana? Dia tak boleh beza Nabi yang mana, ustaz dia yang mana. Ikhwatul iman, ni kita duk mengaji ikhwan. Nak bagi dia melekat. Kita bila reti agama ikhwan, dia bukan malam ni kita mengaji besok kita dapat iman. Tak ikhwan. Iman ni satu mujahadah, satu istiqamah, satu sabar, satu tasfiyah, satu tarbiyah. Satu benda yang kita duk kena uli dia, canai sampai dia melekat. Ni macam cat ni, cat dengan tiang ni. Bila kita sapu ikhwan, kita ambil tiang, kita ambil cat, kita sapu lagu tu, dia tak melekat, dia akan nampak jarang. Nak kena buh on the coat dulu, kapak putih tu, baru cat tu dia melekat elok. Kita kikih pun dia tak keluar. Kalau cat tu baik, memang dia tak jadi berupin. Hati kita ni dengan agama macam tu ikhwan. Satu hari kita dengar, kita kunci bagi masuk, kita tekan bagi dia masuk. Kita benarkan hati kita ni hidayah Allah berlabuh. Kita benarkan hati kita ni terbuka seluas-luasnya supaya segala hidayah Allah Ta'ala ni dia masuk dalam hati kita. Kita izin. Pasal itu Nabi Allah Musa minta doa sebelum nak jumpa Firaun. Dia minta apa dia? Rabbi isyrah li sadri. Tuhanku, hang tolong bagi lapang dada aku. Nak pergi cakap dengan satu orang mengaku sebagai Tuhan, ada kuasa, semua orang dengar cakap dia bukan senang. Kaku lidah. Hang tolong bagi dadanya lapang. Bagi kat aku, hang bagi kat Firaun sama, dadanya lapang. Nabi Muhammad, orang tekan, orang kata macam-macam, turun surah melapangkan dada. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah telah aku lapangkan dada engkau Muhammad? Ya, aku lapangkan dada hang Muhammad. Macam-macam orang kata kat hang Muhammad, aku bagi lapang dada. Macam tu kita ikhwan. Bila dengar sunnah Nabi, bila dengar riwayat tu sahih, bila dengar macam ni Nabi buat, kita, ya Allah, hang izinkan benda ni masuk berlabuh secara sabit, secara tetap masuk dalam hati aku. Allahumma arini haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah. Hang tunjuk yang benar tu kat aku dan hang rezekikan aku untuk ikut benda yang benar. Orang sayang dekat Nabi, orang puji Nabi, tapi dalam dia puji, dia terlupa, dia terlebih. Firman Allah Ta'ala, la taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampau batas dalam agama. Jangan melampau batas. Selalu saya cerita ikhwatul iman benda yang jadi dalam haji ketika Nabi buat, benda yang jadi dalam ibadat haji. Apa dia? Nabi melontak. 10 Zulhijjah Nabi pergi melontak Jumratul Aqabah. Baling 1 batu, baling 2 batu, baling 3 batu. Sahabat semua tengok macam mana Nabi melontak. Ini hadis Imam Muslim. Sahabat tu dia pun nak melontak. Dia ambil batu, dia pegang. Bila dia pegang batu, Nabi tahan dia. Nabi kita tengok Ustaz, batu hang pakai tu, Nabi pakai batu kerikil, jamrah, batu kecil ni. Dia pakai batu besar. Alamnya gondu batu. Nabi kata nak buat apa? Dia kata nak balin lah. Apa Nabi kata dalam hadis Imam Muslim? Halakal mutanati'un. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata binasa siapa yang lontaran dia tak sama dengan lontaran aku. Binasa, Nabi kata. Kita tengok. Nabi mau kita ni selangkah dia, selangkah kita. Exactly kita ikut dia. Nabi kata ubah batu hang bagi sama dengan batu aku. Tak kalau 7 batunya hang balik ni halak, binasa, tak ada pahala di sisi Allah, tak akan menghapuskan dosa hang. Turun ayat ni An-Nisa 171, la taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampau dalam agama kamu. Orang melampau siapa dia ikhwan? Nabi ada dia tak ikut, ataupun dia ikut Nabi, dia ikut suka dia. Dia ikut suka dia ikut Nabi. Macam saya bagi contoh tadi, Nabi pakai cincin. Dia pakai cincin, ikut Nabi juga tapi ikut suka. Sampai 10 jari dia bawa cincin. Ibu jari semua dia bubuh. Dia kata ni sunnah ni.
Quran kata la taghlu fi dinikum, jangan melampau terutama dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Nabi kata jauhkan diri kamu kalian daripada ghulu. Anda tengok Nabi kata iyyakum, berwaspada, berhati-hati, jangan terlibat dengan benda ni. Apa dia? Wal ghuluwa fid din, melampau dalam agama. Nak sembahyang, nak puasa, nak selawat, nak apa pun mesti tengok Nabi. Pasal Allah kata uswatun hasanah Nabi Muhammad. Ikut dia. Tengok dia, jangan melampau. Kerana sesungguhnya sikap ghulu, sikap melampau ini telah membinasakan orang-orang sebelum daripada kalian. Nabi kata perangai ni, perangai tak mau contoh Nabi. Nak buat ikut suka, nak buat ikut suka hati, nak buat apa dia rasa baik tanpa ikut Nabi, telah merosakkan umat dulu. Umat dulu pun buat macam tu dekat Nabi mereka. Allah hantar Musa, Allah hantar Isa, Allah hantar Harun, hantar Zulkifli, 25 orang Nabi yang kita duk apa nama dia. Semua hantar untuk tiap-tiap kaum. Tapi apa kaum tu buat? Mereka buat apa mereka nak buat, mereka tak ada tanya dan tak ada peduli dekat Nabi tu. Nabi kata perangai ni menyebabkan rosak mereka dan rosak pun kerana habis agama mereka. Betul tak ikhwan? Betul. Sekali lagi kita nak sembahyang Isyak, kita nanti baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Supaya Allah jauhkan kita daripada jalan orang yang dimurkai. Maghdub, siapa dia? Yahudi. Dan Allah jauhkan kita daripada jalan dalin, yang sesat. Siapa dia? Nasara. Bukankah dua agama ni agama besar yang turun daripada langit? Yahudi ada Taurat, Nasara ada Injil. Tapi pasal apa Allah kata Allah murka dekat agama ni, sedangkan Allah buat turun, Allah hantar Nabi, Allah bagi kitab? Pasal apa? Pasal mereka dapat kitab, mereka dapat Nabi, mereka buat tak tahu, mereka buat apa yang mereka rasa nak buat. Maka Allah kata sikap lagu ni binasa mereka dan binasa agama mereka. Kita tak boleh lagu tu ikhwan. Kita kena ihdinas siratal mustaqim, lurus. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum. Hadapkan hati perut kamu, jujur lurus kepada agama Allah. Inilah agama yang telah Allah nobatkan sebagai cara hidup hangpa. Tidak ada perubahan. Allah tak akan ubah apa-apa. Nak sampai pada Allah, kena mengucap dua kalimah syahadah, kena beribadat tanpa syirik kepada Allah, kena ikut Nabi Muhammad. Allah tak akan ubah apa-apa. Dalam ayat lain Allah kata apa dia? Dalam ayat lain Allah kata tentang tamat, sempurnalah kata Allah. Kalimat-kalimat Allah sidqan wa adla, yang benar dan yang adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sempurnalah perkataan Tuhan kamu yang sangat sempurna, yang sangat adil. Allah tak akan ubah apa-apa. Ni ikhwan, dia bagi kita salah satu sebab membuat seseorang menjadi kufur adalah sikap melampau dalam beragama, baik kepada orang saleh atau dianggap wali. Dia percaya kawan tu dah mati, kawan tu. Nabi ajak kita yang bagi mandi mayat orang mati, Nabi ajak kita mendoakan orang mati, dia pergi baca terbalik pula. Dia pergi baca orang mati tu boleh baca doa kat dia. Satu bas dia pergi ziarah kubur orang mati, kata, Tuan, kami main kubur Tuan, tolonglah berdoa kepada Allah untuk kami. Dia pergi kata lagu tu ke orang mati. Yang Nabi dia ajak, dia baca doa ke orang mati. Yang dia pula minta orang mati baca doa kat dia. Ini nama dia ghulu, melampau. Dan semua tu ikhwan dia buat di atas warna agama. Dia buat di atas nama agama. Ikhwatul iman a'azzakumullah. Kita duduk mengaji ni ikhwan, kita satu masa kita duduk, kita terfikir Islam ni agama Allah. Nabi Muhammad Allah yang buat turun, Quran dia buat turun. Macam mana besok di hari akhirat tiba-tiba Allah tanya kepada manusia yang cukup kerdil dan daif ni, Allah tanya, apa yang anda buat dengan agama aku? Oh ikhwan, kacau.
Kita pinjam motor kawan, kita pinjam kereta kawan, kita naik, kita pecut gedebang-gedebung, dia baru tukar tayar semua cantik, bagi balik dengan kunci. Kita kata terima kasih, kita hantar pun dah 2:30 pagi, dia pun tak dan tengok apa. Esok pagi dia turun tengok minyak jarum pi dekat elek kong, minyak kosong, empty. Tengok side mirror satu tergantung, patah. Dia pergi tengok tayar panjat. Agak-agak ikhwan, dia telefon tak kita yang pinjam kereta semalam? Tak ajalah agak-agak. Kalau tak agak-agak, agak-agak. Agak-agak dia telefon tak kita? Dia nak tanya sebentar. Dan agak-agak kita nak kata apa? Saya hantar kemari kereta elok. Dia kata jangan cakap lagu tu. Masa hang pinjam kereta tu, hang pun tengok elok, aku pun tengok elok. Lepas hang hantar, hang seorang tengok elok, aku tengok tak elok. Masa bagi dua-dua tengok elok. Masa hantar, seorang tengok elok, seorang tengok tak elok. Macam mana cerita ni? Agak-agak tuan kereta tu macam mana dengan kita? Dan Allah bagi kat kita sembahyang sehari 5 waktu, zakat, haji, umrah, semua ni agama Tuhan bagi kat kita. Tutup aurat, jaga anak bini, anak-anak yang belum menikah duduk dalam rumah tangga kita, orang putih kata make sure, kena pastikan depa sembahyang. Kena pastikan depa sembahyang dan depa tutup aurat dengan baik. Agak-agak kita kena kapan bangkit menghadap Tuhan, Tuhan tanya. Aku bagi anak-anak, aku bagi rezeki, aku bagi kepandaian, aku bagi otak, aku bagi semua. Apa yang hang dah buat? Hang buat apa? Masa tu pedih kita nak jawab. Masa tu pedih nak jawab. Aku hantar Nabi, aku tak suruh hang reka satu cara macam mana nak didik anak. Aku hantar Nabi, 63 tahun umur dia, 23 tahun dia jadi Nabi, dia ada anak, dia ada cucu, dia ada mertua, dia ada adik-beradik. Aku suruh hang tengok dia, hang tengok ke tak? Pedih masa tu. Kita nak kata apa masa tu? Kita nak kata apa? Kita takkan berani kata apa? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma izin khashi'ah amilatun nasibah. Tunduk depan. Hal ataka hadithul ghashiyah, adakah belum sampai kepada kamu cerita tentang al-ghashiyah, kiamat, dan kamu nak berdiri di hadapan Tuhan? Wujuhun yawma izin khashi'ah, tak ada muka boleh tengok straight macam ni, semuanya tengok ke bawah, takut. Jadi macam orang kena gari tengok ke bawah. Tasla naran hamiyah, susah payah punya tungkuh lumuh dalam dunia, semua jadi sia-sia belaka. Oh, amilatun nasibah. Amilah, kerja depa tu, nasibah, jadi musibah dekat depa. Balik sana, tasla naran hamiyah, neraka duk memancar. Perung kata neraka punya bahang tu dia duk mai. Bukan kita duk sebelah neraka. Dari riwayat Ibnu Abbas kata neraka punya bahang tu mai kat kita. Kita kalau nak berjalan pi ke dia duk dah 500 tahun. Tapi dia punya kelocok tu duk naik, dah mai dah bahang dia kat kita. Aku hantar Nabi, aku bagi agama, aku suruh hang mengucap, aku bagi Islam, aku bagi iman, aku bagi ihsan. Apa hang buat? Aku tak suruh hang reka, aku suruh hang ikut. Aku tak suruh hang duduk 10 orang, 20 orang meeting. Macam mana nak sembahyang? Dah, aku hantar Nabi naik sampai langit, turun mai, dan Nabi tu kata sembahyang macam dia sembahyang. Lah ni aku nak tanya, hang sembahyang macam siapa? Oh, ikhwan. Biarlah kita menangis lah ni. Biar kita menangis, air mata kita turun 2 titik, 3 titik, 4 titik turun. Astaghfirullah, ya Allah, aku kena ubah diri aku. Aku kena ubah diri aku, ya Allah. Aku kena buat sama dengan Nabi. Aku kena buat bagi sama. Bagi sama dengan Nabi. Orang macam mana? Orang punya pasal aku tak mau ambil tahu pasal orang, aku tak mau komen orang, tapi aku nak belajar, nak bagi sama dengan Nabi. Tak salah ya kawan. Ini bukan jenayah. Ini bukan jenayah. Tak ada salah apa.
Kita puasa 9 Muharram, kita puasa 10 Muharram. Nabi suruh kita puasa. Ni besok 13, hari ni 12, besok 13. Besok pula masuk 13, 14, 15. Dia panggil puasa Ayyamul Bid. Puasa hari-hari terang. 13, 14, 15. Bulan tu dia mengambang, dia suluh cantik. Nabi puasa siang 13, 14, 15. Direct 3 hari dia bagi. Kita sihat, kita tak ada buat apa, kita tak kalut, kita tak terlibat dengan aktiviti masyarakat, kita nak puasa. Satu je dalam hati kita ingat, ya Allah, Nabi hang buat, aku nak buat. Tak ada apa ya kawan, dalam hati kita kosong. Ingat tu aja. Nabi hang buat, aku nak buat. Aku tahu aku mesti selamat ikut Nabi hang. Dia dah selamat sampai ke syurga. Aku nak ikut jalan dia bagi selamat. Ni jalan yang lurus, tak ada penyelewengan. Orang nak kata apa? Amboi hang ni baru ni 9, 10 pun puasa. 13, 14 pun puasa. Amboi nak masuk syurga sangat no hang ni. Buat pekat badak sudah. Alah, Haji umur dok ada sikit ikut Nabi. Amboi Nabi hang ikut, aku hang tak mau ikut. Dia fikir dia. Kalau kita layan dia, kita akan jadi bodoh macam dia bodoh. Fasfah anhum wa qalu salamun. Berpaling daripada dia, kata kat dia bye bye. Selamat tinggal Romeo. Tak ada pasal aku nak ikut hang. Kita macam tu ikhwan. Kita buat macam tu. Cuba pujuk diri kita, pujuk akal pemikiran kita nak bagi sama dengan kekasih Allah. Besar ganjaran dia di hari akhirat. Sekurang-kurangnya 2 benda. 31 Ali Imran. Apa dia? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Allah sayang kita, Allah ampun dosa kita. Allah sayang kita dan Allah ampun dosa kita. Ya Allah ikhwan. Satu tanam dalam jiwa kita, kuat punya tanam masuk. Tanam. Macam kita duk pekejap skru tu. Kita ambil spana, kita bagi pekejap skru, kerap dia kejap. Makin kita pusing, makin dia kejap. Kita pun macam tu. Makin kita belajar, makin kejap kita percaya kita lebih selamat ikut Allah dan Rasul. Makin kejap. Dia jangan jadi pelan longgak, duk buka tumbang kita. Makin kejap. Fikir dengan umur kita, fikir dengan pengalaman hidup kita, fikir dengan rezeki kita, fikir dengan anak-anak duk besar, menantu duk mai, lepas ni pula cucu nak mai, sampai bila aku nak duk macam ni? Fikir pula zaman kita muda, kita kerja tungkuh lumuih, tunggil langgang, jadi lipai kudung, nak bela keluarga. Cukup kita kata, ni masa aku repair diri aku pula. Dan tak ada satu pesanan kita nak bagi pada anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, keluarga kita. Hari-hari kena pesan, hampa nak selamat, hampa kena ikut Nabi. Hari-hari kita pesan ke anak-anak kita, keluarga kita, apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammadur Rasulullah. Saya kongsi dengan tuan-tuan sikit, saya kongsi. Bila anak-anak saya nak pergi sekolah, saya nak hantar pergi sekolah, saya akan pesan ke anak saya, ingat, walaupun kita pelajar sekolah, dalam diri kita ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, kita hanya sembah pada Allah, belajar kerana Allah, dan jaga akhlak kita bagi sama dengan Rasulullah. Hari-hari ikhwan, sampai pintu sekolah, dia pun nak keluar daripada pintu kereta, satu doa kita akan baca sebagai bapa. Ya Allah, hang bagilah akhlak anak-anak aku ni elok ya Allah. Pasal di sekolah depa duduk daripada pukul 7 pagi sampai pukul 3, pukul 4 petang, mata kita tak tengok. Dia dengar orang cakap apa, dia tengok kawan-kawan buat apa, cikgu ajar apa, yang cikgu ajar apa, yang cikgu buat macam mana, dia tengok kawan-kawan dia bawa apa mai sekolah, kita tak tahu. Siapa boleh selamat anak-anak kita ya kawan? Allah. Satu doa bagi anak kita dengar. Dia nak keluar daripada pintu kereta tu, tiap-tiap pagi saya tak akan biar anak-anak keluar selagi saya tak angkat tangan baca doa. Ya Allah, hang bagilah pemeliharaan, keselamatan, kawalan, rahmat, kemudahan, kebaikan, akhlak yang baik ya Allah pada anak-anak aku. Sebut nama mereka, bagi mereka dengar. Harapan kita sebagai bapa ni ikhwan, kita hantar mereka pergi sekolah ni bukan nak UPSR mereka dapat 5A, tapi kita nak ilmu tu mendidik mereka, biar dia tahu. Ambil tanya semayang tak lagi,
kata tak lagi, tak apa, jom kita pergi sembahyang, sekejap lagi kita pergi makan. Bila orang bang ajak anak-anak kita, cucu kah, menantu kah, kita tak peduli ikhwan. Selagi kita ni sehat, boleh bercakap, kita bercakap. Abang, ni menantu ayah, orang duk bang, TV tutup, duk sengak jawab azan. Nabi kata siapa jawab azan, dia akan bagi syafaat. Jadi duduk diam-diam. Handphone kah, apakah, off. Jawab azan. Kata sepatah ikhwan. Kena kata ikhwan. Tak boleh malu, tak boleh segan, tak boleh silu. Walaupun birah kita ada, walaupun bisan kita ada, ini cara kita beragama. Siapa suruh jawab azan? Nabi Muhammad. Yang suruh jawab azan bukan sepupu kita, bukan mertua kita, Nabi Muhammad. Kita main masjid, kita main awal, kita duduk sembang di balai lentang apa, tiba-tiba orang azan. Masa itulah ada kawan baru nak cucur rokok, masa itulah baru nak sembang. Kalau kita nak duduk juga di balai lentang masjid, kita kata sepatah, Haji, orang duduk bang, kita diam sat, kita jawab azan. Hang nak jawab, hang jawab lah, kami nak sembang. Bangkit tinggal dia. Tak ada rugi nak tinggal orang lagu ni. Tak ada rasa faedah kita nak campur dengan orang tak hormat sunnah Nabi ni. Tak ada. Esok kita mati, dia pun nak lari daripada kita, dan kita pun nak tinggal dia. Apa faedah kita duduk dengan satu orang tak erti hormat Nabi dia sendiri? Kita nak kira masyarakat, jangan ikhwan. Kita nak mati seorang-seorang, kita bukan mati di atas masyarakat. Kita mati seorang-seorang. Orang kata, ikutlah agama hang duk mengaji, besok kami nak tengok mati anjing mana heret. Tak. Anjing mati pun ada orang heret. Ni MPP, MPSP tarik mayat anjing. Kita mukmin pada Allah, Tuhan nak biar kita mati tengah jalan, pecah perut lagu tu, tak ada siapa jaga kita. Jangan bercakap tak tentu halal. Jangan bercakap macam orang tak percaya ke Tuhan. Jangan bercakap macam mana masyarakat tu Tuhan kita. Bercakap Allah itu Tuhan kita. Kita jaga benar ni ikhwan. Dalam agama ikhwan kita serius. Pergi kedai kita melawak lah, cara melawak, lama tak jumpa hang ni sihat kan, melawak cara melawak. Tapi kita semayang, kita cakap pasal sunnah Nabi, kita bercakap pasal hala tuju beragama. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Kita jaga. Kita nak main semayang, sambil kita nak main semayang, pastikan anak-anak kita dah mandi dah semua. Tak mau kita main mengaji, kita buka kitab, ikhwan kepala kita boleh duk main gambar. Mesti yang besar tu duk tekan isro. Tak mau macam tu ikhwan. Tak boleh lagu tu. Kena balik sat, kena pergi tengok dia rumah. Kalau rumah dekat lah, kalau rumah pun tak ada 25 kilo, balik janam lah. Tak main dah lah. Pesan. Pasal itu kalau kita boleh main, bawa anak kita, bawa isteri kita, bawa menantu kita, lagi bagus. Dia dengar, kita dengar. Balik satu sembang dengan dia. Hang dengar, ustaz tu kata apa? Tak apa, tak panggil ustaz pun tak apa, mamak tu kata apa? Hang dengar duduk beletiang. 3 bulan, 4 bulan dia tak main, dia main beletiang pula. Apa dia duduk kata arah? Bincang balik dengan bini kita. Tak ada salah. Tapi kalau kita main seorang, kita tahulah. Kita tahulah. Tapi bini kita ni duduk buat amalan-amalan, kita nak bagi satu penjelasan tu tak dapat. Buku pun kita tak beli, nak letak di rumah satu. Pasal buku semua ada kat masjid. Kalau buku ada satu di rumah kita, beli boleh kita letak. Ni bab yang aku duk baca tadi. Aku duk baca tadi, dia duk terang ayat-ayat ni semua. Okey, aku lah ni aku nak terang kat hang. Ada orang kawan, dia balik dia terang lagu tu kat bini dia. Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Saya balik macam mana Ustaz mengajak, macam tu saya ajak bini saya. Cuma saya tak bagi Assalamualaikum kat dia lah. Ustaz tutup sampai sejam 20 minit, saya tak ada lah Ustaz. Saya buat rumusan 20 minit sebelum tidur, dia kena dengar apa yang saya ajak tadi. Alhamdulillah, dia boleh buat. Alhamdulillah ikhwan. Pasal itu ikhwan, kita kena ajak diri kita ikhwan duduk di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ikhwan, kita akan sambung lagi tajuk ghulu ni apa dia. Yang dimaksudkan dengan ghulu dalam hak Nabi SAW adalah melampau batas dalam menyanjung Nabi sampai mengangkat di atas derajatnya sebagai hamba dan Rasul. Dia sayang dekat Nabi, dia puji Nabi sampai dia junjung Nabi tu, Nabi dah bukan Nabi dah. Nabi dah jadi setara dengan Tuhan. Oh, jaga baik-baik. Sampai dalam doa dia pun, dia dah tak sebut nama Tuhan. Dia kata, ya Nabi Muhammad, tengok Ustaz apa duk jadi. Dah jadi macam tu dah. Itu salah. Nabi adalah Nabi. Dia manusia. Dia Rasul. Dia hamba Allah.
Dia menyampai agama Allah, tapi dia bukan Tuhan. Kita tak boleh sembah dia. Kita tak boleh mendewakan dia. Letak dia di tempatnya Allah letak. Huwa Rasulullah. Dia kekasih Allah. Kita sayang dia kerana ketaatan kita kepada Allah, dan kita sayang dia macam mana Allah punya mahu, bukan macam mana kita punya mahu. Kita akan tengok satu dua riwayat, dia akan bukmai pada kita ikhwan bagaimana sepatutnya satu orang Islam dia jaga Nabi dia. Insya-Allah ikhwan diberi umur yang panjang, badan yang sihat. Kita akan tengok lagi sekali insya-Allah pada muka surat 110. Kita akan tengok, dan yang dimaksudkan dengan ulu dalam hak Nabi Muhammad itu adalah melampaui batas dalam menyanjungnya. Wallahu a'lam. Adapun pada muka surat 117, muka surat 117 sampai muka surat 117 sampai habis kitab lah. Muka surat 17 sampai muka surat 146. Yang tu saya tak mau baca. Yang tu sebagai homework lah, sahabat balik baca sendiri. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Saya cuma nak baca sampai muka surat 115. Kesimpulan dia itu sampai situ, iaitu kita kena sayang Nabi macam mana sepatutnya. Dia berkaitan dengan perayaan Maulud Nabi ni, kita boleh buat ke, kita tak boleh buat ke, itu saya tak mau sentuh lah. Bila sentuh dia jadi isu panjang, isu banyak. Lepas saya tak boleh buat macam baca doa awaitun akhitun baru ni, kan? Boleh baca ke, tak boleh baca ke, awak kami nak baca tang mana tak kenal, tang mana salah, ikut sukalah. Siapa nak baca, baca. Cuma dia kena tahu Nabi dia tak pernah baca. Nabi dia hidup 23 tahun jadi Rasul. 23 tahun dia jumpa Muharram ni. Muharram ni bulan haram orang Arab perang. Tak pernah satu bulan dia baca doa awaitun akhitun. Tapi baca doa dia baca hari-hari. Umur kita meningkat tahun sudah dengan tahun ni. Tahun sudah 40, ni 41, 50 dah jadi 51, 64 dah jadi 65. Satu doa tengah malam kita nak baca, ya Allah aku dah jadi 41, aku dah 51. Aku minta ya Allah hang bagilah ke aku selamat. Seorang-seorang dia bangkit tengah malam, tak ada siapa lah. Tapi bila kita buat upacara dan kita meletakkan fadilat tertentu, lepas tu kita cipta riwayat-riwayat tertentu, yang ni kita tidak meletakkan Nabi Muhammad sebagai contoh dalam hidup kita. Tak ada. Kita mesti meletakkan Nabi sebagai contoh. Tapi ada orang nak buat hak dia. Kita tak boleh bantah apa. Kita tak boleh kata apa. Kita kata kalau awak yakin, awak rasa benda tu, awak buat. Tapi saya sebagai orang yang mengaji sunnah Nabi, saya tidak jumpa riwayat yang macam tu. Tapi baca doa, saya selalu baca doa. Minta selamat keluarga. Kita ni apa? Hari apa? Kita tengok IC kita, tengok kalender mai hari beranak kita. Mai hari beranak kita. Oh, hari ni hari beranak aku ni. Satu doa kita nak baca, ya Allah. Ayat mata kita turun. Pasal apa? Teringat kita hari beranak kita ni, mak kita masuk hospital. Mak kita ibarat nyawa di hujung rambut. Macam nak putih. Susah dia, jerit-perik dia. Kita teringat benda tu dia mai dalam diri kita. Kita kata, ya Allah, besar hari ni kat aku. Hang ampun dosa aku, hang bagilah ganjaran dekat mak aku. Hari ni dia dah tak ada, ya Allah. 40 tahun sudah, zaman tu hospital pun tak macam lah. Hanya bidan kampung aja mai berusaha nak bagi aku keluar yang cara baik. Hang bagilah ya Allah pahala dekat bidan tu. Hang bagilah pahala dekat mak aku. Bapa aku nya risau, dia pantang. Semua tu kita nak baca doa. Tidak ada halangan dalam agama. Tak ada. Tapi bila kita nak pergi ambil kek satu, nak buat macam sadik segar raga, nak bubur lilin dalam tu 40, nak pacak 40 lilin, lepas tu nak panggil orang mai, Allah selamatkan kamu, lepas tu nak tiup dengan umur 67, hak attack mai, terlepas pisau-pisau tu semua, terlantak pergi hati-hati. Macam tu kita kata tak ada. Saya Ustaz, saya nak bersedekah hari ni. Pasal apa? Hari ni hari besar, hari lahir saya. Saya nak bersedekah. Sedekah.
Sedekah. Sebanyak mungkin kita sedekah. Tapi tak ada satu upacara tertentu. Nak panggil kawan anak kita masak bihun, nak pergi pelekat belon kat sana, berceragah semua kat sini, pelekat semua. Nak pergi ambil cekelat, nak pergi ambil kacang, pergi buh dalam plastik, nak kelip perap satu kata. Lepas tu panggil kawan anak kita pakai topi tajam satu atas kepala, masuk semua, tepuk tangan. Kita kata lagu ni cara orang kafir, bukan orang Islam. Nak doa anak kita dapat berkat, agama tak larang. Ud'uni astajib lakum. Tapi ada orang dia nak buat, Ustaz minta maaf malam ni saya tak boleh main kuliah Ustaz, birthday anak saya dah order dah kek. Tak apa, pergi. Bukan kita boleh ada senapan gajah pergi tembak dia, nak pergi mana birthday, bam bagi satu, meninggal terus. Tak boleh. Kita duduk negara demokrasi, apa orang mau kita kena kasih. Kita tak boleh halang dia. Tapi dia kena tahu Nabi sayang dengan Hasan Hussein, Nabi sayang dengan mak dia, Nabi sayang dengan pak dia, Nabi sayang dengan semua orang berjasa dalam hidup dia. Macam mana Nabi kenang jasa mereka, lagu itulah sebagai umat kita kenang jasa orang. Itu cara kita, ikhwan. Kita tak protes orang, tapi kita ada pendirian kita, cara kita. Kita buat ikut cara Nabi, Allah akan bagi ganjaran cukup besar kepada kita, ya ikhwan. InsyaAllah, ya ikhwan. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ya, okey. Ya. 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 Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Pakcik kita tanya tentang 10 Muharram Nabi puasa. Kemudian 9 Muharram Nabi tak ada puasa. 9 Muharram kita panggil Tasu'a. Tasu'a, hari ke-9. Nabi tak ada puasa. Tetapi Nabi menyatakan, lain baqitu, kalau sekiranya tahun depan umur aku panjang, Nabi kata, aku nak puasa 9 Muharram. Kerana Nabi kata Yahudi suka puasa 10 saja, mereka tak mau puasa 9. Maka aku nak puasa aku ni tak sama dengan mereka. Maka dalam ilmu hadis, benda-benda yang Nabi beri pengesahan tapi dia tak sempat nak buat, dalam ilmu hadis dia panggil hammiyah. Bermakna satu sunnah yang Nabi bercita-cita nak buat tapi dia tak sempat nak buat, maka atas umatlah untuk melaksanakan cita-cita itu. Maka kerana itu Nabi beri pengesahan, aku nak puasa 9. Maka bermakna keluar daripada mulut Nabi pensyariatan puasa 9. Nabi sebut, aku nak buat. Benda yang dia nak buat mesti benda sunnah. Cuma umur dia tu yang menyebabkan dia tak dan buat, dia meninggal awal. Maka kesepakatan ulama hadis menyatakan sunnah kita puasa 9 dan 10. Ada juga beberapa ulama kata kalau kita tak boleh puasa 9, 10, kita puasa 10, 11. Supaya kita dengan Yahudi ni tak sama. Tetapi ala kulihalnya ulama kata tak apa, nak puasa 10 saja pun tak apa. Kita ambil 10 saja. Tetapi paling afdal 9 dan 10. Yang tu paling baik. Maka dia termasuk dalam sunnah, dia panggil sunnah hammiyah. Jadi kita boleh belajar 3 jenis sunnah tu ada. Satu sunnah fi'liyah, satu sunnah tarkiyah, satu sunnah hammiyah. Sunnah fi'liyah apa dia? Benda yang Nabi dan buat, dia tunjuk. Sunnah tarkiyah apa dia? Sunnah yang Nabi suruh kita tinggal. Bila kita tinggal kerana Nabi tinggal, dia dinamakan sunnah kita tinggal, maka dapat pahala. Dan yang ketiga hammiyah. Apa dia? Sunnah kita buat satu benda yang Nabi sebut dia nak buat tapi dia tak dan buat. Dia tak dan buat, maka sunnah kita buat. Itu yang kita puasa 9 dengan 10 Muharram. Syiah dia akan puasa 10 Muharram. Dia adalah cara dia. Yahudi cara Yahudi. Kita cara sunnah Nabi kita. Boleh nah? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.